Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Herman Marzi dan ini berita utama 20 Rabiul Awal 27 Oktober. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 meningkat 4 hari berturut-turut. Juga tindakan pelancong asing mencabar SOP Malaysia dikecam. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 menunjukkan peningkatan sejak 5 hari lalu di mana semalam ia mencatatkan nilai R0 0.91 berbanding 22 Oktober lalu iaitu 0.87 dan wilayah persekutuan merekodkan nilai R0 tertinggi iaitu 1.02 diikuti Melaka 0.99. Peningkatan itu direkodkan sejak sempadan negeri dibuka kira-kira 2 minggu lalu. Perkongsian di Facebook Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan angka harian COVID-19 kembali meningkat melebihi 6,000 kes iaitu 6,148 kes hari ini. Mengikut data yang dikongsikan COVID Now pula, angka kemasukan ke hospital dan ICU masih menunjukkan trend penurunan. Sementara itu, populasi yang lengkap divaksin meningkat kepada 73.6%, iaitu kira-kira 24 juta orang, manakala individu yang menerima dos pertama pula merangkumi 77.8%. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menerusi ciapan Twitternya hari ini sekali lagi menegaskan kewajipan pemakaian pelitup muka ketika berada di tempat awam termasuk pelancong asing. Ciapan terbaru itu dibuat susulan tindakan seorang pelancong asing wanita yang enggan memakai pelitup muka ketika memasuki pusat membeli belah terkemuka di ibu negara. Video itu tular di media sosial di mana wanita itu dilihat mencabar prosedur operasi standard yang ditetapkan kerajaan Malaysia walaupun diarah untuk berbuat demikian. Tindakan pelancong asing wanita itu mendapat kecaman netizen sekaligus mempertikaikan bagaimana wanita terbabit boleh memasuki pusat membeli belah berkenaan tanpa memakai pelitup muka. Khairi Jamaluddin menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam pada itu sedang mendapatkan maklumat berkaitan kejadian terbabit. Pusat pelancongan di seluruh negara dijangka dibuka lebih awal kepada pelancong asing dari tempoh 3 bulan selepas pembukaan gelembung perjalanan antarabangsa di Langkawi. Bermula 15 November ini, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Shukri berkata kerajaan sudah bersedia dengan prosedur operasi standard SOP kepada pelancong asing susulan projek rintis gelembung perjalanan di Langkawi. Jelas beliau, perkembangan pembukaan Langkawi kepada pelancong asing akan menjadi penanda aras sebelum pusat pelancongan di seluruh negara dibuka kepada pelancong asing. Dan untuk antarabangsa, untuk seluruh Malaysia, kita akan melihat dulu secara kita observe dengan izin. Kita nak observe dulu bagaimana keadaan di Langkawi dahulu, barulah kita berani membuka untuk seluruh negara. Namun begitu, memang kita sudah bersiap sedia, Yang Berhormat, kita bersiap sedia dari segi kita punya prosedur, SOP dan juga apabila sudah nampak dia macam okey je, walaupun kita meletakkan 3 bulan, saya rasa tak sampailah 3 bulan, Yang Berhormat. Jadi saya rasa bolehlah kita buka awal daripada itu. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Padang Serai, M. Karupaya, yang bertanya mengenai garis masa sektor pelancongan di seluruh Malaysia dibuka untuk pelancong antarabangsa. Tambah Nancy, kementerian juga sedang dalam fasa akhir melaksanakan persediaan untuk menerima semula pelancong asing. Inisiatif untuk menjadikan masjid sebagai pusat transit mangsa keganasan rumah tangga akan diperluas ke seluruh negara. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof berkata, setakat ini beberapa negeri telah menyatakan kesediaan untuk membuka beberapa masjid sebagai pusat transit berkenaan. Katanya program masjid sebagai pusat transit itu dilaksana dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Agama Islam Negeri.
Dan sehingga kini Perlis menamakan 2 buah masjid yang bersesuaian termasuk juga Pulau Pinang, Kelantan dan Negeri Sembilan telah mencadangkan tapi ia akan melaksanakan perbincangan tertakluk kepada perbincangan dengan Jabatan Pembangunan Wanita dan di Selangor maklumat yang kita terima mereka akan melaksanakan dengan kerjasama NGO dan kita juga masih sedang berunding dengan negeri-negeri lain. Berkenaan Selain dengan itu, soalan Datuk Siti Zailah berkata 12 masjid di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dipilih sebagai pusat aduan dan khidmat kaunseling bagi membantu mangsa keganasan rumah tangga. Jelasnya setakat ini seorang individu mangsa keganasan rumah tangga telah mendapatkan perlindungan di masjid wilayah persekutuan. Tambah Datuk Siti Zailah, di pusat transit mangsa akan diberi kaunseling dan bimbingan rohaniah oleh pegawai masjid serta pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang terlatih. Datuk Siti Zailah berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen PH Merbuk Nur Azrina Surip di Dewan Rakyat. Bajet 2022 yang akan dibentangkan di Parlimen pada Jumaat ini akan meneruskan usaha memperkasa sistem kesihatan termasuk memberi penekanan kepada penyelidikan dan pembangunan R&D supaya negara bersedia sekiranya terdapat gelombang baru pandemik COVID-19. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata bajet 2022 juga akan memberi tumpuan utama untuk melindungi memulih kehidupan selain membina semula daya ketahanan negara. Memetik bernama Datuk Seri Ismail Sabri berkata R&D itu termasuk dalam penghasilan vaksin COVID-19 yang bukan sahaja untuk kegunaan rakyat malah berpotensi dieksport ke negara yang memerlukan. Beliau berkata demikian dalam wawancara bajet 2022 bersama media. Sementara itu menurut Perdana Menteri walaupun sudah lebih 70% keseluruhan populasi negara lengkap divaksin, namun ia bukan alasan untuk terlalu selesa dengan keadaan tersebut. Sebaliknya, masih perlu berhati-hati dan meneruskan disiplin mengikuti prosedur operasi standard SOP. Beliau berkata dalam rancangan Malaysia ke-12, antara keutamaan kerajaan dalam jangka masa sederhana hingga jangka masa panjang adalah mengenai penyusunan semula sistem kesihatan negara. Pelan rangka tindakan pembaharuan sistem penjagaan kesihatan Malaysia katanya akan diperkenalkan sebagai hala tuju baharu untuk mentransformasi sistem penjagaan kesihatan negara. Mengulas lanjut mengenai bajet 2022 kepada sektor kesihatan, Perdana Menteri berkata beliau telah meminta Kementerian Keuangan supaya memberi penekanan bukan sahaja terhadap pembinaan hospital baharu tetapi juga klinik desa. Katanya pembinaan klinik desa terutama di Sabah dan Sarawak amat penting disebabkan kedudukan hospital yang jauh serta laluan sukar untuk mendapatkan perkhidmatan di premis kesihatan tersebut. Menjelang pembentangan bajet 2022 Jumaat ini juga, usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumiputra memohon keutamaan peruntukan dari segi geran khas pemulihan selain pemansuhan faedah pinjaman di bawah institusi pinjaman kerajaan. Bantuan itu diperlukan bagi membolehkan usahawan IKS bangkit semula selepas menempuhi pelbagai cabaran ketika pandemik COVID-19. Pandangan itu disuarakan Naib Pengerusi Pertubuhan Pembela Islam Malaysia atau Pembela Muhammad Nur Izzat Muhammad Johari. Ingin memohon kepada kerajaan Malaysia dalam bajet 2022 ini untuk membantu para IKS seluruh Malaysia, IKS Bumiputra yang terkesan dengan pandemik COVID selama 2 tahun ini agar diberikan grant untuk membantu mereka memulakan kembali perniagaan mereka yang terjejas teruk. Dan ada IKS-IKS yang dah tutup perniagaan mereka dan juga yang terpaksa menanggung pelbagai beban perbelanjaan. Jadi diharapkan kerajaan Malaysia dalam belanjawan ataupun bajet 2022 ini memberikan sedikit grant untuk mereka memulakan perniagaan. Yang kedua, saya juga berharap kerajaan Malaysia dalam bajet 2022 ini memberikan sedikit kelonggaran dan juga pengecualian dalam pembayaran interest pinjaman pihak IKS ini. Selain itu, katanya bantuan berbentuk promosi juga wajar dipertimbangkan kerajaan agar produk keluaran tempatan dapat dipasarkan dengan lebih luas. Perusahaan kecil dan sederhana adalah nadi serta tulang belakang
bagi ekonomi negara di mana industri itu menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Justru penggiat industri itu perlu dibantu dari pelbagai aspek agar risiko untuk mereka gulung tikar dapat dikurangkan. Seludup 199 etnik Rohingya 3 warga Myanmar di penjara 2 tahun. Seorang peneroka maut selepas ditembak di dada dalam kejadian di ladang kelapa sawit Felda Bukit Sagum 4 Kuantan petang semalam. Mangsa Muhammad Omar, 67 tahun, dilapor meninggal dunia di Klinik Kesihatan Bukit Goh, Kuantan ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, polis menjumpai selaras senapang buatan sendiri di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa telah keluar untuk mengait kelapa sawit kira-kira jam 10 pagi sebelum menghubungi isterinya pada 3.36 petang memaklumkan dirinya telah ditembak. Isterinya bersama rakan baik mangsa pergi ke lokasi kejadian dan menemukan Omar dalam keadaan parah akibat terkena tembakan itu. Mangsa kemudiannya dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan dan disahkan meninggal dunia pada jam 4.20 petang. Sementara itu, anak mangsa Nuraini Muhammad, 42 tahun berkata, dia terkejut kejadian menimpa ayahnya itu memandangkan tiada perkara atau insiden pelik yang berlaku sebelum ini. Saya agak benda ni macam, ya Allah minta permudahkanlah. Dia terkejutlah waktu itu. Sebab ayah ni kalau saya tak tahu kes apa. Kalau macam sebabnya dia kalau nak kata dia orang tembak dia tak ada nak kata tak pernah lah saya tengok ada orang datang rumah mari nak marah ke dia ke apa. Tak pernah sepanjang saya duduk dengan dia tak pernah nampak. Dia memang jenis suka buat jenis buat tak tahu. Dengan jiran-jiran pun dia okey je. Tak ada. Motif kejadian masih dalam siasatan dan polis mengklasifikasikan insiden ini sebagai mati mengejut. 3 lelaki warga Myanmar dijatuhi hukuman penjara 2 tahun oleh Mahkamah Tinggi Al-Usta selepas didapati bersalah menyelundup masuk 199 pendatang tanpa izin parti etnik Rohingya melalui pantai Teluk Nibong Sirat, Langkawi April lalu. Tertuduh Muhammad Ishak, 50 tahun, Enamullah, 28 tahun dan Zubair, 19 tahun mengangguk faham selepas hukuman dijatuhkan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mahazan Mat Taib. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga mereka didakwa atas kesalahan menyeludup masuk 199 parti warga Myanmar menggunakan sebuah bot asing berwarna kelabu tanpa nombor pendaftaran di pantai Teluk Nibong Sirat, Pulau Langkawi pada jam 9 pagi 5 April tahun lalu. Kesemua 199 parti merupakan etnik Rohingya, terdiri daripada lelaki dan wanita serta kanak-kanak berusia antara 4 hingga 47 tahun. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 5 tahun atau denda tidak melebihi RM250,000 atau kedua-duanya sekali. Prosiding pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Hazwan Helmi Muhammad Zainul, manakala kesemua tertuduh tidak diwakili peguam. Seorang anggota tentera dan rakannya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Taiping atas pertuduhan membunuh pesara tentera 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada pegawai Warren Muhammad Hafiz Ibrahim, 34 tahun dan peniaga Muhammad Ahmad Mat Yusof, 31 tahun selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa secara bersama membunuh Muhammad Zaki Mat Alwi, 42 tahun. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di kawasan hutan kira-kira 60 meter daripada Jalan Kubu Gajah Lenggong di Mukim Hulu Ijuk, daerah Selama antara jam 5.30 petang hingga 10.50 malam 10 Oktober lalu.
Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 9 Disember depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan bedah siasat. TV Al-Hijrah sebelum ini melaporkan seorang pesara tentera ditemui maut dengan 9 kesan tikaman di badan di kawasan semak di Bukit Sumpitan dekat Selama. Cemburu dipercayai menjadi motif pembunuhan kejam itu apabila mayat mangsa berusia 42 tahun ditemui dalam keadaan hampir membusuk. Mangsa sebelum itu dilaporkan dilarikan secara paksa dari rumahnya oleh 2 individu dikenali di Taman Ngah Ibrahim, Taiping. Susulan itu tangkapan dilakukan terhadap suspek pertama pada 12 Oktober di Taiping, manakala anggota tentera berkenaan pula diberkas di Perlis. Seorang bomoh didakwa di Mahkamah Session Pasir Mas atas tuduhan merogol seorang wanita berusia 23 tahun 2 minggu lalu. Bagaimanapun tertuduh Yusof Jaafar 67 tahun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Media sebelum ini melaporkan bakal pengantin yang dikatakan mengalami gangguan makhluk halus mendakwa dirogol seorang bomoh di Tendung Pasir Mas ketika mendapatkan rawatan 2 minggu lalu. Sementara itu, di Mahkamah Session Johor Bahru, seorang bekas ejen pengurusan Pangsa Puri mengaku tidak bersalah atas 23 pertuduhan rasuah bernilai RM9,600. Tertuduh Tay Chun Siu, 68 tahun, didakwa menerima suapan bernilai RM400 sebanyak 22 kali dan RM800 daripada seorang kontraktor menerusi akaun miliknya. Kapal karam di Bali 9 masih hilang. Selepas 24 tahun membantu membangunkan 13 semahat tahfiz dan turoth terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa melancarkan projek terbesar mereka iaitu pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada 2025 itu akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jadi jom bina mahligai syurga anda bersama As-Sofa yang sedang mencari 50,000 pencinta Rasulullah untuk bersama membina kompleks ini yang bakal melahirkan ribuan pewaris Nabi. Baik, laporan luar negara, 9 mangsa dilapor hilang selepas sebuah kapal kargo Indonesia karam di perairan utara Pulau Peranginan Bali Sabtu lepas. Kejadian itu melibatkan kapal KM Liberty One selepas dibadai ribut. Bagaimanapun 6 mangsa berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat masih giat dijalankan selepas laporan berhubung insiden itu diterima. Jurucakap Pejabat Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Yusof Latif berkata 6 kru kapal kargo itu diselamatkan oleh sebuah lagi kapal LCT Depasna 2. Menurutnya lagi, operasi SAR berkenaan akan diteruskan selama beberapa hari lagi. Thailand bersedia menerima kemasukan pelancong lengkap divaksin bermula 1 November ini selepas penutupan sektor itu selama 18 bulan dan ia sebagai langkah untuk memulihkan semula sektor pelancongan yang menyumbang kepada 1/5 pertumbuhan ekonomi negara itu. Langkah itu tetap dilaksanakan walaupun Thailand masih merekodkan kes harian kira-kira 10,000 jangkitan dengan kadar vaksinasi hanya kira-kira 40%. Justru kerajaan merancang untuk membatalkan peraturan kuarantin yang ketat untuk menarik kehadiran pelancong. Menurut jurucakap pentadbiran Metropolitan Bangkok, industri pelancongan dijangka kembali pulih ke paras normal sekitar pertengahan tahun depan.
Bermula 1 November depan, pelancong yang lengkap vaksin dari lebih 40 negara yang dikategorikan sebagai berisiko rendah dibenarkan memasuki Thailand dengan keputusan negatif COVID-19. Bagaimanapun perlu menjalani saringan sebaik sahaja tiba di negara itu. Sepanjang tempoh 8 bulan pertama tahun ini, jumlah pelancong mencatatkan hanya 73,000 berbanding 40 juta pelancong pada 2019. Sekurang-kurangnya 11 maut manakala 13 lagi cedera dalam serangan di sebuah perkampungan di timur Iraq yang didakwa dilakukan Daesh semalam. Kebanyakan mangsa yang terkorban ialah orang awam. Menurut sumber keselamatan, kejadian di Al-Rashad, wilayah Diyala telah ditutup buat sementara waktu bagi memudahkan pihak berkuasa melancarkan gerakan memburu penyerang terbabit. Menurut sumber lain, mangsa terkorban membabitkan orang awam dalam serangan yang menggunakan senjata ringan. Kedua-dua sumber berkata kebanyakan penduduk kampung terbabit merupakan suku kaum Bani Tamim sama dengan Gabenor wilayah Diyala. Daesh dilaporkan menguasai sebahagian besar Iraq dan Syria pada 2014. Bagaimanapun, usaha penaklukan itu gagal. Ribuan rakyat Ecuador mengadakan tunjuk perasaan bagi membantah dasar ekonomi Presiden Guillermo Lasso. Bantahan itu dibuat susulan tindakan Lasso menaikkan harga petrol. Tindakan mogok itu turut berlaku di beberapa kawasan. Mereka bertindak menyekat laluan yang menghubungkan beberapa bahagian wilayah negara itu menggunakan pokok dan membakarnya. Kesatuan Sekerja adalah kumpulan pertama yang menggesa Presiden negara itu untuk membekukan harga petrol pada kadar yang lebih rendah selain beberapa pekerja sektor lain yang terjejas teruk akibat COVID-19. Kesemua mereka tidak bersetuju dengan langkah menaikkan harga petrol tersebut kerana ia membebankan rakyat. Polis terpaksa menggunakan gas pemedih mata selain menggunakan kuda bagi mengawal keadaan. Kos petrol di negara itu telah meningkat dengan ketara sejak Mei 2020. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Layari alhijrahnews.com untuk lebih banyak berita pilihan serta artikel eksklusif. Saya Aryan Marzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.